A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi kita pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 188 kita telah memasuki surah At-Taubah sebelum daripada ni, dalam sesi sebelum daripada ni, dan hari ini kita telah masuk ke muka surat yang kedua daripada surah At-Taubah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kemudahan kepada kita untuk meneruskan usaha kita ini untuk memahami kitabullah, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah kita bersyukur sebenarnya kepada Allah kerana kita telah sampai kepada muka surat 188 daripada permulaan Mashaf. Jadi sebagaimana yang telah kita nyatakan, seperti biasa kita ingatkan kepada semua, harapnya jika mempunyai kemudahan untuk membuka Mashaf pada sesi kita ni, harapnya dapat membuka Mashaf, dapat melihat Mashaf, supaya kita dapat melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melihat Quran ini, dan kita cuba untuk memahami perkataan-perkataan. Dan insya-Allah saya harapkan kepada semua sahabat-sahabat yang berada bersama dengan kita untuk membuka Mashaf dan juga melihat kalau ada perkataan-perkataan ataupun ada persoalan-persoalan yang ingin diutarakan, insya-Allah dipersilakan mengutarakannya di dalam chatting insya-Allah. Dan semalam ada soalan-soalan sebelum daripada kita mulakan ni. Ada soalan-soalan yang saya baru perasan bahawa ada soalan-soalan yang bertanya tentang membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah ini ataupun ketika membaca di tengah-tengah surah ini. Untuk makluman, untuk juga pengetahuan kita semua bahawa surah ini tidak ada basmalah, tidak ada bismillahirrahmanirrahim pada permulaannya. Kerana kata ulama adalah kerana surah ini menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan peperangan dan sebagainya yang tidak sesuai. Kerana bismillah ini mempunyai sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maknanya bukanlah bermakna Allah Taala tidak pemurah, penyayang bila adanya ayat ini, tapi kesesuaiannya tidak sesuai. Itu yang pertamalah kan. Yang keduanya, kemudian apa pula hukumnya? Setengah ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah haram membaca bismillah pada permulaan surah ini, ketika membaca surah ini pada permulaannya. Itu kata setengah pendapat ulama. Ada pendapat ulama, ini perbezaan sikitlah di kalangan Imam Sayuti, di kalangan Imam Ramli kan, di dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan bahawa hukumnya hanya makruh, tidak haram. Berkenaan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim pada pertengahan, maknanya mana-mana ayat daripada surah At-Taubah ni, boleh tak kita baca bismillah kalau kita nak baca ayat-ayat di dalam dalam surah ini? Terbahagi dua pendapat yang besar lah yang boleh saya sharekan, boleh kongsikan, iaitu yang pertamanya mengatakan bahawa makruh membaca bismillahirrahmanirrahim pada mana-mana ayat saja daripada surah At-Taubah. Yang keduanya, ada pendapat mengatakan harus, tidak makruh. Walau bagaimanapun yang paling cantik lah bagi kita, sama ada yang paling cantik maksud saya maknanya untuk keluar daripada khilaf ulama ni, eloknya ialah kita tak baca bismillah, sama ada permulaannya terutamanya, dan juga jika even kalaulah kita membaca mana-mana ayat daripada surah At-Taubah ni, kerana mengambil pandangan yang diutarakan oleh ulama-ulama ni, supaya kita ni keluar daripada khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Keluar daripada khilaf ini adalah satu perkara yang baik. Jadi insya-Allah kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa yakunu lil musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi perbincangan tentang masalah membatalkan perjanjian dengan orang kafir ni. Jadi untuk memahami ni, perkara ni saya sebutkan sebelum daripada ni, iaitu kan di antara perkara yang cantik kalau kita boleh lakukan ialah kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan berkenaan dengan terutama dengan peristiwa ni. Jadi setiap kali kita baca, mungkin saya tak sempat nak ceritakan keseluruhan tentang sirah Nabi berkaitan dengan setiap peristiwa-peristiwa yang berkaitan ni kan, makna
kalau kita ceritakan sebab nuzul, mungkin kita boleh sedikit faham, tapi yang cantik lagi, yang bagus lagi ialah kalau kita ni dapat memahami keseluruhan cerita yang berkaitan. Bukan hanya kita ambil part-part yang tertentu saja. Jadi kita tengok pada ayat hari ni, itu ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 daripada surah At-Taubah ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa yakunu lil musyrikin ahdun indallahi wa inda rasulih illa allazina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu taala mula menceritakan hikmah ataupun reason kenapa kita ni orang Islam ni orang mukmin ni tidak sepatutnya kan berterusan dengan perjanjian jika sekiranya tidak perlu dengan orang kafir ni. Jadi Allah Taala sebut sini kaifa tu maksudnya ialah la, maknanya kan la yakunu lil musyrikin ahdun indallahi wa inda rasulih. Kalau ikut maknanya dalam maksud dalam tafsir Al-Quran, tafsir seperti tafsir Jalalain, dia sebut kaifa maknanya la yakunu lil musyrikin, maknanya tidak sepatutnya. Bagaimana kalau ikut ayat yang kita baca tadi, bagaimana patut bagi orang musyrikin itu ada janji indallah wa inda rasulih, dengan Allah dan juga dengan rasulnya. Bagaimana boleh ada? Maknanya kalau ikutnya tak logik. Kenapa tak logik orang kafir dia boleh ada perjanjian dengan Allah dan Rasul? Kerana mereka sendiri ni adalah kufur dengan Allah dan Rasul. Mereka tak percaya. Mereka tak percaya kepada Allah, mereka tak percaya kepada Rasul. Jadi bagaimana mereka ni boleh berjanji dengan Allah dan Rasul sedangkan mereka tak percaya kepada satu benda yang mereka tak percaya? Bagaimana mereka ni boleh akan buat perjanjian? Itulah maksud yang Allah Ta'ala nak timbulkan, nak supaya orang-orang yang beriman ni faham perkara ni kan. Maka mana kaifa yakunu lil musyrikin, gitu, kaifa, macam mana mereka ni boleh berjanji, gitu kan. Jadi nak timbulkanlah hati orang-orang yang beriman ni supaya rasa bahawa sebenarnya mereka ni kalau berjanji pun ada sebab tu, ada sebab takut ke dan sebagainya, barulah mereka berjanji. Jadi dari segi logiknya mereka ni tak nak berjanji sebenarnya. Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Jadi Allah Taala sebutkan kan, maknanya tak sepatutnya mereka tak berjanji sebenarnya. Kalau berjanji, sebab itulah Allah Taala sebutkan ayat sebelum daripada ni, kita kata iaitu apa, kamu dah putuskan, cukuplah 4 bulan saja bagi peluang kepada mereka jika sekiranya tidak ada had yang tertentu, ada perjanjian. Jadi kecualilah satu perjanjian sahaja yang Allah Taala beritahu kepada orang-orang yang beriman ni supaya kita ni tak apalah, maknanya bagi peluang kepada mereka, iaitu siapa? Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram. Maksudnya ialah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Tapi kita tahu kan dalam kisah Nabi SAW, perjanjian Hudaibiyah ni berlaku pada tahun yang ke-6. Sepatutnya tahun yang ke-6, sepatutnya lama kan, tempoh masa kan, tetapi dalam perjanjian tersebut sepatutnya ialah isi perjanjiannya orang-orang Islam ini, orang mukmin, Muhammad maknanya pada ketika itu, dan juga orang-orang kafir Quraisy. Sepatutnya dalam perjanjian tu ialah antara kandungannya orang Quraisy ataupun Muhammad ini tidak boleh menolong siapa-siapa saja kumpulan yang menentang Muhammad ni. Maknanya gini, maknanya kalau ada orang ni yang bersama dengan Muhammad ini Muhammad katakan, dia kata pada masa tu ini orang Quraisy. Jadi ada orang-orang yang akan bersama dengan Muhammad ni, orang akan join Muhammad ni kan, maknanya akan membuat perjanjian dengan Muhammad ni. Dan ada juga orang-orang yang akan buat perjanjian dengan orang-orang musyrik ni, orang musyrik Mekah. Jadi mana-mana saja orang-orang yang buat perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, orang Quraisy ini tak boleh bantu untuk siapa-siapa saja menyerang orang-orang yang buat perjanjian dengan Nabi Muhammad. Jadi pada masa itu adalah Bani Bakar dan juga Bani Hawazin. Jadi Bani Hawazin ini, dia ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat perjanjian dengan Nabi. Kemudian ada satu bani lagi, Bani Bakar. Bani Bakar ni ialah bani yang buat perjanjian dengan Quraisy. Tiba-tiba Bani Bakar ni serang Hawazin, dan juga Quraisy ni pergi bantu pula Bani Bakar ni untuk menyerang Hawazin ni. Jadi itu maknanya dah melanggar perjanjian ni, sebagaimana yang ditetapkan dalam Hudaibiyah. Jadi dalam ayat ni kita cerita, itu nak latar belakang ceritanya untuk kita faham bagaimana dianya berlaku ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, kamu dah cukuplah 4 bulan tu, tapi satu perjanjian yang dibuat di antara kamu wahai orang mukmin dengan orang-orang Bani Quraisy, iaitu apa? Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Jadi okey, perjanjian Hudaibiyah ni kena terpaksalah kan, sebab dia panjang kan. Jadi terpaksa tunaikan lah kalau ikutnya kan, selagi mana
orang Quraisy ni atau siapa-siapa tidak melanggar perjanjian tersebut. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Allah Taala kata, sesiapa saja yang menunaikan, maka siapa-siapa saja yang istaqamu lakum, yang menunaikan janji dia, maka hendaklah fastaqimu lahum, hendaklah kamu tunaikan janji dia. Maknanya kita dah berjanji, orang mukmin dah berjanji dengan orang-orang Quraisy bahawa tidak begini kan, mematuhilah perjanjian yang dibuat semasa dalam perjanjian Hudaibiyah. Jadi Allah SWT kata famastaqamu lakum, apa-apa yang mereka tunaikan perjanjian tu, maka fastaqimu lahum, hendaklah kamu tunaikan janji. Maknanya jangan kita buat jahat, maknanya jangan buat khianat. Kalau mereka dah berjanji dan tunaikan janji, kita mesti tunaikan janji itu. Fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang muttaqin. Muttaqin sini bertakwa, maksudnya orang-orang yang menjaga janji-janji yang telah dibuat di dalam apa-apa perjanjian. Maknanya Allah Ta'ala suka kalau kita ni tak langgar perjanjian apa yang telah kita buat. Itu innallaha yuhibbul almuttaqin. Kemudian Allah Ta'ala kata kaifa. Sekali lagi yang kaifa. Tadi dah kaifa dah. Ayat tadi yang kaifa, sekarang ni kaifa sekali lagi kan, dalam ayat yang ni kan. Kaifa. Allah Ta'ala kata kaifa wa in yazharu alaikum la yarkubu fikum illan wala zimmah. Sekarang ni kan, bagaimana janji mereka ni, kata wa in yazharu alaikum, kalau mereka ni menang, Allah Ta'ala sebut kan, macam mana mereka ni nak, yang tadi satu dah, mereka ni kafir kan, tak percaya pada Allah, tak percaya pada Rasul. Okeylah, bagi can lah, katakan, sebab mereka ni dah berjanji dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala bagi penjualan, okeylah bagi. Tapi Allah Ta'ala sebut kan, wa in yazharu alaikum la yarkubu fikum illan wala zimmah. Orang kafir ni Allah Ta'ala kata, mereka ni kalau mereka menang saja, la yarkubu fikum, mereka ni tidak akan menjaga. La yarkubu fikum maknanya tidak menjaga. Illan ni maksudnya ialah kerabat maknanya hubungan. Mereka tak kira lah, mereka ni kalau mereka menang, ni Allah Ta'ala cerita hakikat orang kafir ni, orang-orang yang tidak beriman, musuh-musuh Islam ni, mereka ni kalau mereka menang, mereka akan tak jaga hubungan-hubungan ni. Tak kira lah kan Muhammad ni siapa ke, Muhammad ni orang hebat Mekah ke, saudara mara mereka ke. Tengok kan Abu Lahab apa yang mereka buat terhadap orang-orang Islam kan. Mereka tak kira. Yang penting kalau mereka menang, mereka akan la yarkubu fikum illan. Dan kemudian wala zimmah, maksudnya ialah, dan begitu juga mereka tidak akan jaga perjanjian kalau mereka menang. Jadi ertinya apa? Kalau mereka ni kalah, mereka ni lemah, yes, mereka naklah berjanji. Tapi bila mereka ni menang, mereka rasa mereka ni kuat. Tengok kan, wa in yazharu alaikum, kalau mereka ni rasa kuat, mereka dah kuat, mereka menang, mereka tak akan jaga benda-benda ni. Jadi inilah hakikat orang kafir yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ni. Yang pertama, mereka ni tak percaya kepada Allah, percaya pada Rasul. Yang kedua, mereka ni nak ikat perjanjian apabila mereka ni lemah. Mereka menang, mereka tak nak jaga benda ni. Tak nak jaga hubungan pun tak nak jaga kan. Tak kira kekeluargaan pun tak nak jaga. Illan pun tak nak jaga. Zimmah pun tak nak jaga. Kemudian Allah kata, yurdunakum bi afwahihim. Mereka ni mulut pandai. Yurdu ni mencari keredaan kamu kan, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Maknanya kalau mari bercakap, Masya Allah kan. Sebab itulah kan, ini peristiwa ni berlaku, iaitu apabila berlaku yang tadi tu, berlaku apa tu, mereka telah menyerang Bani Hawazin tadi kan, melalui Bani Bakar tu, mereka memberi sokongan kepada mereka, maknanya melanggar perjanjian lah, kesimpulan dia kan. Lalu mereka pun rasa takut lah kepada Muhammad dan juga ni lah, sebab dah buat salah kan. Jadi datanglah Abu Sufyan pada masa tu. Abu Sufyan datang ke Madinah buat apa? Jumpa dengan Nabi SAW, yang kononnya masa tu Abu Sufyan ni masih lagi di antara ketua orang musyrik Mekah ni. Mereka datang dan dia ni bercakap lah, kata minta maaf lah, gini lah. Kononnya maknanya janganlah buat apa-apa pada kami kan, kami langgar ni ke. Jadi itulah Allah SWT sebut tu, yurdunakum bi afwahihim, dengan mulut pandai kan, bercakap gini kan, nak minta keredaan lah, minta maaf lah dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala katakan, wa ta'ba qulubuhum, tapi hati mereka sebenarnya ta'ba tu maknanya menolak kan. Mereka tak nak pun, hati tak nak pun, tapi mulut terpaksa bercakap. Sebab apa? Sebab dah buat kesalahan. Gitu kan. Wa aksaruhum fasiqun. Allah Ta'ala kata majoriti mereka ni fasik, tak boleh percaya ni kan, mereka ni kan. Jadi Allah SWT seterusnya ialah menceritakan kepada kita kan, ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Ini perbuatan mereka, ini hakikat mereka kan. Ishtarau, mereka ni telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maknanya Allah Ta'ala dah berikan kepada mereka kan, Islam datang ke rumah mereka, datang ke Mekah kan,
dengan Nabi Muhammad duduknya, tinggal di situ selama 13 tahun bersama dengan mereka. Apa mereka buat kepada Nabi Muhammad? Mereka bukan ambil pun, kan, bahkan tolak Islam tu mentah-mentah, kan, yang dibawa oleh Nabi. Bukan sekejap, dah lama, kan, maknanya tak adalah peluang lagi kalau kita katakan mungkin mereka tak faham lagi. Tak faham apa, dah lama dah 13 tahun. Sebab itulah Allah Ta'ala kata ishtaru bi ayatillahi samanan qalila, dengan harga yang murah, kan. Allah Ta'ala beri dengan susah-susah Nabi Muhammad tu dapat Islam dengan susah-susah, dengan maknanya nak ambil ayat-ayat Quran tu dengan susah, dengan berat dan sebagainya, kan, sebagaimana kita sebelum daripada. Tapi mereka ni jual macam tu, tolak macam tu saja. Kemudian fasaddu an sabilih, kemudian mereka ni pula menghalang manusia daripada jalan Allah. Bukan sekadar untuk mereka sendiri tak terima, tapi mereka sendiri tolak orang lain dan mengajak orang lain supaya tolak Islam ni. Fasaddu, menghalang, an sabilihi, daripada jalan Islam. Kemudian daripada jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala kata mereka ni innahum sa'a, memang sangat-sangat jahat lah, katakan, ma kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi selepas daripada tu, kan, la yarkubuna, mereka tu tak jaga. Sekali lagi Allah Ta'ala, tadi dah sebut, kan, la yarkubuna, sekarang ni sebut lagi la yarkubuna, cerita supaya orang Islam ni, kan, faham betul-betul, kan, hakikat dia, kan. Nak cerita hakikat dia maksudnya ialah, maknanya hakikat orang kafir ni macam ni sebenarnya. Ni perangai mereka, iaitu apa? La yarkubuna fi mu'minin illan wala zimmah. Mereka ni sifat mereka, orang kafir ni takkan jaga saudara mara pun. Maknanya jangan kita kata, oh ni saudara kita kot, ini apa ni, kaum kerabat kita kot, takkanlah mereka buat jahat pada kita. Tak, mereka tak kira. Allah Ta'ala ceritakan hakikat, kan. Maknanya mereka ni, kalau mereka ni musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka ni tak kira dah ni saudara ke tak saudara ke, kan, kawan ke, kabilah ke, mereka tak kira dah. La yarkubuna fi mu'minin, pada orang mukmin. Maknanya kalau orang mukmin saja mereka akan tolak musuh-musuhnya, tak kira. Illan wala zimmah, illan tadi kita katakan maknanya ialah kerabat, kemudian zimmah ialah perjanjian. Jadi orang kafir ni tak akan jaga sama ada kaum kekerabatan dan juga perjanjian, apa yang mereka buat. Wa ulaika humul mu'tadun, dan Allah Ta'ala sifatkan mereka ini. Mereka ni sebenarnya tadi fasiqun, sekarang ni Allah Ta'ala sebut pula mu'tadun. Mu'tadun ni makna orang yang melanggar perjanjian. Kalau mereka buat perjanjian, mereka tak akan biar macam tu saja, mereka akan langgar perjanjian tu. Memang, kan, sama ada mulut mereka mungkin kata tak langgar, tapi wata'ba, Allah Ta'ala ingatkan tadi, kan, wata'ba qulubuhum, hati mereka tu, kan, tak, mereka nak, memang cari peluang saja, kan. Kalau masa mereka lemah ni, mereka akan buat macam-macam, tapi bila mereka kuat, mereka akan ambil lah, buatlah apa yang mereka nak buat, kan. Allah SWT sebut lagi, kan, dalam ayat, insyaAllah dalam ayat yang ke-11, dalam ayat ke-11, fa'in tabu, tapi kita tengok, kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berkali-kali, kan, dalam ayat Quran ni kita tengok, Allah Ta'ala diberi peluang, kan. Maknanya tak adalah Allah Ta'ala tutup pintu, dah tak boleh dah sekarang, tak ada. Walaupun kita kata dalam keadaan perjanjian, dalam keadaan memutuskan perjanjian, dalam keadaan, kan, kalau kita katakan bahawa surah At-Taubah ni turunnya adalah di antara surah-surah yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila? Iaitu pada tahun yang ke-9. Maknanya Nabi Muhammad ni tahun yang ke-9, tahun yang ke-10. Tahun yang ke-11 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat ni. Jadi maknanya sebelum setahun lebih sikit daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada tu sikit turun ayat-ayat ni, kan. Maknanya Allah Taala terus lagi, kan, memberi peluang, memberi peluang. Tengok kita katakan, Allah Taala katakan fa in tabu, kalau mereka ni bertaubat, adakah tak boleh? Boleh. Allah Taala kata fa in tabu wa aqamus solah, tapi syarat dia bertaubat tu mestilah tunjukkan bahawa mereka ni benar-benar bertaubat. Bukan cakap saja bertaubat tapi tak buat, tak ada tindakan yang baik, kan. Begitulah nak ajar kita secara tak langsungnya. Kalau kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mestilah wa aslahu, kita mesti beramal soleh, kan. Tunjukkan amal soleh tu, makna kita ni betul-betul bertaubat, bukan bertaubat tapi tak buat apa-apa. Even kalau kita sendiri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hidup kita ni, kita mestilah ganda, kan, amalan selepas daripada tu, kan, kena buat kebaikan-kebaikan, kan, untuk menghapuskan kejahatan, kan. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Dalam Quran sebutkan sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan as-sayyiat, iaitu dosa-dosa. Jadi maknanya ialah kalau kita ni bertabu, fa in tabu, kalau mereka bertaubat, Allah Taala kata wa aqamus solah wa atawuz zakah, dan menunaikan solat, makna menjadi orang Islam yang baik, menunaikan zakat, menunaikan solat, kemudian membayar zakat,
maka fa ikhwanukum fiddin. Tengok kan, automatically Allah Ta'ala katakan fa ikhwanukum fiddin, terus menjadi ikhwan kamu di dalam agama. Maknanya saudara kamu dalam agama, ikhwan ni. Maknanya tak ada beza kan. Dia masuk Islam hari ini, Abu Sufyan masuk Islam hari ini, terus dia akan jadi sahabat kita. Kan? Sebelum daripada ni, ini adalah mereka ni kafir kan. Mereka ni adalah musyrik kan. Mereka ni adalah orang yang tidak boleh dipercayai. Kan? Tapi bila mereka ni bertaubat saja, Islam saja, tengok kan, terus berubah kan 180 darjah. Bukan 360 darjah kan, nanti terbalik kan. Jadi maknanya ialah Allah SWT kata terus menjadi ikhwan kamu dalam agama. Jadi ertinya sebalik daripada tu, siapa yang tidak beriman ni, maknanya dia ni adalah dari segi persaudaraan ikhwan, bukan ikhwan fiddin. Bukan ikhwan fiddin. Mungkin kita ni lah kawan kan, kawan bisnes ke, kawan tempat kerja ke, itu okey, no problem kita buat baik kepada mereka, itu memang suruhan Allah SWT. Tapi dari segi ikhwan fiddin, no, mereka tu belum lagi bertaubat. Kalau tak bertaubat maknanya meninggalkan syirik, menunaikan solat, menunaikan zakat, maka mereka belum lagi ikhwanukum fiddin. Kemudian wa nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Allah Taala kata, dan kami telah nubayyin makna explain kan, kami detailkan ayat-ayat ini liqaumin ya'lamun. Kata dalam jalan lain dia kata liqaumin yatadabbarun, untuk orang-orang yang mengetahui, iaitu orang tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita buatlah pada hari ini kan, kita usaha untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang ke-12 kita sampai kepada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi wa innakathu. Tapi tengok kan, dah beri peluang kepada mereka, tapi mereka ni kalaulah mereka ini nakasu artinya ialah melanggar janji. Aimanahum, kalaulah mereka melanggar aiman tu asal maknanya adalah sumpah kan. Aiman bukan iman. Kalau iman tu iman, beriman. Kalau aiman tu maknanya sumpah. Maksud sumpah di sini ialah janji. Sebab apa? Janji tu macam sumpah kan. Maknanya kami gini kan, tak akan kita, awak tak akan menjadi sign apa ni, sign janji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menamakan janji itu sebagai aiman, untuk menunjukkan bahawa ia adalah satu benda yang patut dipegang sepatutnya. Tapi orang kafir kan, kalau mereka bersumpah pun, mana ada mereka ni kan ada Tuhan kan, mereka bukan percaya pada Allah, bukan percaya pada Rasul, bukan percaya pada iman. Kalau mereka ni percaya pada Allah, percaya pada Rasul, mereka ni beriman lah kan, tak ada masalah lah kan. Tapi masalahnya mereka tak ada beriman, itulah kan. Tapi okey, Allah Ta'ala namakan, kalau mereka ni melanggar sumpah mereka tu, yang mereka dah benar-benar bersungguh-sungguh tu kan, min ba'di ahdihim, selepas daripada janji mereka. Dulu berjanji macam ni dengan kita kan, wa ta'anu fi dinikum, dan kemudian selepas daripada itu tak cukup macam tu saja. Tak cukup mereka ni nakasu, bukan sekadar mereka ni langgar perjanjian, tapi mereka ni ta'anu fi dinikum, kata-kata mencerca. Dalam terjemahan oleh Syekh Abdullah Basmah, dia kata nakasu ta'anu artinya ialah maknanya mencerca agama kamu, kata pula kepada agama kita gini kan. Jadi apa Allah Taala kata? Apa Allah Taala kata tindakan kalau orang yang macam tu? Dahlah mereka langgar perjanjian, dahlah mereka ni mencerca agama kita, maka Allah Taala kata faqatilu a'immatal kuf. Allah Taala kata maka perangilah, bukan faqtulu, bukan bunuh, tapi faqatilu, perangilah. A'immata tu makna ketua-ketua, al-kuf makna kekufuran. Maknanya hendaklah kamu perangi ketua-ketua kufur tu. Sebab kenapa Allah SWT, hikmah je kan, dalam tafsir dia kata kenapa disebutkan a'immatal kuf, ketua-ketua kufur, kenapa tak sebut kufur tu, orang kufur, orang kafirin tu? Kerana dia kata yang biasanya yang menegakkan, yang menolak, yang push, yang menyebabkan berlaku satu benda tu ialah ketua. Orang bawah ni hanya mengikutnya biasanya. Jadi kita tengokkan dalam mana-mana negara pun yang menyerang, kita kata menyerang ini macam ni, ialah arahan daripada ketua negara tu, ketua-ketua kufur tu. Jadi ketua-ketua kufur itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita semua supaya kita ni memerangi. Jadi faqatilu a'immatal kuf. Sebab kalau ketua dah tak ada, ketua mereka ni, biasanya orang bawah ni akan ikutlah. Kalau ketua tu dah okey, maka orang bawah ni biasa ikut. Walaupun bagaimanapun, ada ulama yang mengatakan bahawa maksud a'immatal kufur ni lah kufur tu secara keseluruhannya. Makna perangilah orang-orang yang menegakkan kekufuran tu. Sama ada mereka ni ketua ke, orang bawah ke kan, selagi mana mereka ni adalah orang-orang yang menjadi kepala kepada kekufuran, maka hendaklah kamu perangilah kekufuran itu kan. Innahum la aimana lahum. Tengok Allah Ta'ala kata mereka ni tak boleh buat janji. La aiman tu makna tak ada, mereka tak ada sumpah mereka tu hanyalah karut marut je kan. La aiman,
aiman makna la aiman makna tak ada janji. Tak boleh buat janji mereka ni kan. La aimana lahum la'allahum yantahun. Allah Ta'ala minta kita supaya buat macam ni supaya apa? Moga-moga mereka ni berhenti. Itulah sebenarnya tujuan dia. Bukan tujuan kita ni disuruh untuk memerangi, membunuh, tak. Bukan itu tujuan kita kan. Tujuan kita supaya mereka ni berhenti daripada perbuatan mereka yang apa yang tadi tu. Nakasu dengan ta'anu. Langgar perjanjian, lepas tu ta'anu pula tu. Mencerca pula agama kita. Kalau mereka diam kan bagus. Mereka tak nak Islam. Sudahlah kan. Mereka dah dengar Islam. Ini mereka tak nak Islam. Terpulang pada mereka. Tapi kalau buat perjanjian, tiba-tiba langgar perjanjian. Jangan buat macam tu. Maknanya kan. Tak bagus kan. Yang keduanya pula, lepas tu cela pula agama kita kan. Cela kan. Jadi, itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala menyuruh kita ni qatilu a'immatal kuf. Kemudian seterusnya, ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, Allah SWT kata, ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Sekarang ni ala di sini dia kata ala ni li tahdid gitu. Li tahdid ni dalam bahasa Arab maknanya untuk menyemarakkan. Itu dalam bahasa Melayu kan. Memberi men-urge kan, menggalakkan. Maknanya kenapa kamu tak tuqatiluna qauman nakasu aymanahum? Kenapa kamu semua ni tak mahu memerangi satu kaum yang mana mereka telah melanggar janji, melanggar perjanjian? Maknanya, kalau orang tu dah langgar perjanjian, kenapa pula kamu takut pula? Kamu takut nak pergi serang mereka pula? Kan Allah Ta'ala dah suruh qatilu. Mereka dah langgar perjanjian. Dan kemudian kutuk agama kita pula kan. Jadi kenapa kamu ni takut nak buat macam tu? Jadi Allah Ta'ala kata, ala tuqatilu. Kenapa kamu tak sepatutnya? Sepatutnya kamu memang sepatutnya tuqatiluna, memerangi orang-orang yang macam tu. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Orang-orang yang telah melanggar janji-janji mereka, wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka dulu hammu tu maknanya ialah memang bercadang, memang plan, bukan plan tapi memang buat tindakan dah start dah kan, iaitu apa? Bi ikhrajir rasul, mengeluarkan rasul, menghalau rasul lah kan, bukan menghalau, membunuh Nabi kan, iaitu masa Darun Nadwah kan. Ingat masa mereka ni bermusyawarah di Darun Nadwah, Darun Nadwah kita panggil kan. Lalu mereka plan apa? Bunuh Nabi, kumpulkan 40 orang, lalu kita akan bunuh Nabi pada waktu malam. Tu tengok tu kan, mereka dah bercadang macam tu lah tu kan, bercadang macam tu, wahamu bi ikhrajir rasul. Mereka tu kan, jadi orang yang macam tu dah lah mereka ni nakasu aiman, langgar perjanjian, nak halau Nabi pula tu, nak bunuh Nabi. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan kemudian mereka lah yang memulanya memerangi kamu. Awwala bada'u tu bada'u bil qital, maknanya mula memerangi kamu pada awwala marrah, mula-mula dulu. Siapa yang mula-mula start buat kerja jahat, buat kerja mengutuk, buat kerja menyerang, buat kerja membunuh, buat kerja, tengok kan di Mekah apa yang mereka buat terhadap orang-orang yang beriman. Bukan mereka start dulu, kemudian peperangan macam tu juga mereka yang start dulu kan. Tengok, jadi maknanya kan mereka ni dah cukup syarat kan. Allah Ta'ala kata kalau ikut kan, iaitu apa? Langgar perjanjian, menghalau dan nak membunuh Nabi, kemudian mula membuat apa-apa perkara jahat kepada orang-orang beriman. Orang yang macam tu, dia kata, Allah Ta'ala kata, ala tuqatiluna, kenapa kamu tak perangi mereka ni? Sepatutnya mereka ni, orang yang buat macam tu, sepatutnya mereka ni diperangi. Jadi Allah Ta'ala tanya, atakhshawnahu, kamu takut ke kepada mereka? Tu soalan tu kan, soalan tu sepatutnya ialah yang menakutkan kita kan. Sepatutnya ialah yang nak beri kita faham kan. Kamu takut ke kepada mereka? Takut kepada orang macam tu? Sedangkan Allah Ta'ala kata, fallahu ahaqqu an takhshawh, sedangkan Allah lah yang sepatutnya kamu ni takut. Kamu tak sepatutnya takut pada mereka, sepatutnya takut pada Allah. Kalau kamu takut pada Allah, hendaklah kamu turuti apa yang Allah Ta'ala suruh kamu buat. Bukannya kamu takut pada mereka lalu kamu pun tak buat apa yang sepatutnya Allah Ta'ala suruh kamu buat terhadap mereka. Jadi tengok kan dalam ayat ni kan Allah Ta'ala bagi galakkan ceritakan sebab kan. Jadi apa kan Allah Ta'ala bongkarkan semua apa yang ada dalam hati orang-orang yang beriman ni. Jadi akhirnya Allah Ta'ala kata, in kuntum mu'minin, kalau kamu ni beriman, sepatutnya kamu takut kepada Allah lebih daripada takut kepada mereka itu. Jadi alhamdulillah kita habis hari ni ayat yang ke-13 daripada muka surat 188. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi, nanti akan datang pagi esok insya-Allah pagi esok pukul 6.15 pagi insya-Allah bersama-sama. Kepada siapa yang tak sempat, insya-Allah boleh ikuti di Facebook moga-moga akan masih ada kekal di Facebook tu recordingnya.
Dan kalau siapa-siapa yang tak ada, insya-Allah kan ada pada saya ada simpanan semua kan, recording daripada awal mushaf daripada muka surat 1 sampai ke muka surat 188. Dan juga sebenarnya kita dah ada recording untuk Facebook ni daripada muka surat 348 Al-Quran, recording untuk tadabbur ni daripada muka surat 348 sehinggalah akhir surah kan, akhir Quran, akhir mushaf, iaitu muka surat 604. Jadi kita telah ada sebenarnya muka surat 348 sehingga 604, dan kemudian kita dah start mula balik 1 sehingga 188 hari ini kan. Jadi insya-Allah kepada siapa yang nak, insya-Allah boleh cek dalam Facebook, ada dalam Facebook insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.